السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Penerbit Ustaz Mahdi Syarudin, ikhwati fillah, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Menyambung kuliah tafsir kita dalam surah Taha ini, menerusi ayat ke-11, 12 dan berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'an 'alaik, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Maka ketika dia mendatangi wadi tersebut, mendatangi tempat tersebut, dia dipanggil, wahai Musa, sungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua alas kakimu, sungguhnya engkau berada di lembah yang suci, iaitu lembah Tuwa. Tuwa ni tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Tuwa, ta, waw, ya ataupun alif maqsurah. Dia orang Melayu panggil ya, tapi bahasa Arab panggil alif maqsurah, alif yang pendek. Yang Tuwa ni diambil dari akar kata antara lain merujuk pada melipat. Ini seperti yang disebut oleh Al-Imam Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mufradat Al-Fazil Quran. Bagi kita yang nak mengajar ilmu tafsir ini, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, kena memiliki kitab Mufradat oleh Imam Raghib Al-Asfahani. Dan kalau kita lihat pun dengan kamus-kamus, antara kamus yang saya cadangkan kepada tuan-tuan, kerap kamus Al-Farid, begitu juga kamus Al-Aziz. Jadi Tuwa ni diambil akar kata yang lain bererti melipat. Jadi di sini ada yang memahami penamaan, apa kita nak panggil ni, penjenamaan lembah suci ini dengan nama Tuwa, dalam erti kata tempat, lembah tempat Nabi Musa mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan satu lembah yang memiliki kesucian berganda, kerana satu yang dilipatlah satu yang dijadikan dua ataupun berganda, kan tuan-tuan? Bukankah kain yang terbentang merupakan satu lembaran, dan bila anda melipatnya maka anda telah menjadikannya dua lembaran? Ada juga yang memahami sebagai satu gambaran tentang perjalanan Musa, seakan-akan penggal ayat ini tuan-tuan menyatakan sungguhnya engkau berada di lembah suci yang telah engkau lalui dalam perjalananmu. Ada pula yang memahami penggal ayat ini sebagai perintah untuk melipat dalam erti kata tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Allah SWT nak kita memahami bahawa tempat itu perlu dilalui, mendaki ke tempat yang lebih tinggi dalam lembah ini supaya mendengar lebih banyak firman Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Tuwa. Muslim-muslimat, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, perkataan Tuwa ni telah pun kita lihat dalam ayat-ayat lain. Sebagai contohnya dan surah Al-Anbiya yang lalu, yauma natwis samaa ka tayyis sijilli lil kutub. Kalau orang Arab disebut tawaitul fala. Begitu juga kalau disebut kataan tawaitu min umri, makna amdaitu min al-umur. Kalau kita kata tawaitu, makna tawa ni makna saya telah pun melepasi, melalui, melangkaui. Nanti ada peluang kita lihat surah Zumar, Allah gunakan was-samawati matwiyatun biyaminih. Langit ni semua dilipat dengan tangan kanan Allah SWT. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi dalam penggunaan innaka bil wadil muqaddasi tuwa, Tuwa yang dimasukkan di sini, kata Imam Al-Mawardi, ada merujuk kepada banyak makna. Begitu juga Imam Ibn Jauzi yang tafsirnya Zadil Masir. Tuwa ni ada bagai-bagai pandangan. Pandangan pertama mengatakan dia merupakan tempat mubarak, tempat yang diberkati. Ini adalah pandangan Ibn Abbas, Mujahid, anak muridnya. Ada yang mengatakan bahawa maksud Tuwa yang dimaksudkan iaitu Al-Mutahhar. Al-Mutahhar.
Tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, takwil kepada perkataan tua ni pula kata Imam Mawardi. Siapa Imam Mawardi ni tuan-tuan? Menarik untuk kita kaji, terutamanya dalam perkembangan politik pada hari ini kan. Kerana Imam Mawardi ni terbilang di antara tokoh bukan saja tafsir, bukan saja hadis, malahan juga seorang ahli sosiologi yang menulis dalam banyak tulisan. Tuan-tuan tentulah mengetahui bahawa Al-Imam Al-Mawardi ni, Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi ni, Al-Basri, Al-Syafi'i. Mawardi, apa Mawardi? Tahu makna Mawardi apa dia? Mawardi nisbah kepada Bai'u Al-Maward. Al-Mawarat ini maknanya Ma'ul Ward, kerana bapak dia terlibat menjual air mawar pada zaman tersebut. Maka kekallah namanya Al-Mawardi, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian. Antara kitab beliau dalam bidang sosiologi politik yang semua orang tahu, Al-Ahkam As-Sultaniyah, yang anggap antara aqdam ma tubi' fi hadzal bab, antara orang yang awal menyentuh bab politik, bab kepimpinan, bab kepemimpinan, bab apa leadership, bab sosiologi. Ini buku Al-Ahkam As-Sultaniyah, di samping buku Al-Imam Ibn Khaldun datang selepas itu. Begitu tuan-tuan, beliau ni juga menulis dalam buku Nasihatul Muluk, nasihat kepada para pemimpin politik. Ada lagi buku beliau bertajuk Al-Amsal Al-Hikam. Kita ni kalau jadi orang yang diamanahkan dalam satu jawatan dekat dengan pemimpin, nasihatlah mereka dengan cara yang terbaik tuan-tuan. Kan itulah peluang untuk kita mendapat pahala. Jadilah seperti Rajab bin Haywah. Rajab bin Haywah ni siapa tuan-tuan? Dialah yang punya peranan besar untuk menasihatkan Sulaiman bin Abdul Malik sebelum matinya agar memilih Umar bin Abdul Aziz untuk menjadi khalifah yang telah mencorakkan politik Islam, landscape negara umat Islam pada waktu itu kepada keadilan, rahmat mencurah-curah turun tuan-tuan, dan keberkatan datang kepada mereka. Tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, ni ulama ni kita kenal mereka dalam manhaj mufassirin, kita belajar tentang mereka ni tuan-tuan. Ulama muhadithin umum berat bab tarjamatul ruwah, as-sanad. Yang kita ceritakan ni adalah golongan yang bukannya maksum, tapi mereka telah pun menyumbang, menjadi mata rantai penyampaian ilmu itu kepada kita. Masya Allah, hebatnya jasa mereka kan tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Beliau ni ulama mazhab Syafi'i yang terkemuka, dan kalau tuan-tuan nak tahu antara anak murid yang terkemuka iaitu Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi ni seorang muhaddis yang terkemuka, yang antara orang yang paling mahir dalam hadis, salah seorang daripada ulama yang terkemuka dalam bidang ini. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, ni Al-Imam Mawardi metodologinya dalam pembawakan ilmu tafsir, dia akan kemukakan berbagai pandangan. Antara pandangan merujuk kepada tua ni, takwilnya kata beliau dinamakan sumya tua kerana Allah Ta'ala nadahu marrataini, kerana Allah telah memanggil sebanyak 2 kali. Jadi kalau sebut tua ni sudut bahasa Arab macam apa yang dipanggil, kalau kita pergi ke gua, kita menjerit, dipanggil ada apa dipanggil itu? Gema. Tua. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi bila dipanggil 2 kali, tua merujuk kepada tempat yang mempunyai gema seperti itu. Kata beliau yang pertama. Yang kedua tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, sumya bidzalika li'anna al-wadi quddis marrataini, kerana tempat ini telah pun dipuji oleh Allah Taala dengan kesucian sebanyak 2 kali. Ini pandangan Al-Hasan. Pandangan ketiga mengatakan tua ni perkataan ta'in, ta. Jadi ta alif hamzah, maknanya seorang yang pijak tempat tersebut. Nabi Musa akan pijak tempat tersebut. Perkataan ta yati'u. Ada juga yang mengatakan bahawa tua ni merujuk kepada nama wadi tersebut. Nama wadi tersebut ni merupakan pandangan Ibn Zaid. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi bila Allah SWT gambarkan di sini, bukalah kasutmu. Jadi kesucian yang terdapat di lembah suci ini mengundang perintah untuk menanggalkan kedua sepatu, 2 kasut. Ada bagai pandangan para ulama yang menjelaskan kenapa kaki tersebut Nabi Musa kena tanggalkan kasut baginda. Dalam mazhab Syafi'i kita belajar kalau sembahyang dengan kasut yang suci pun tak ada masalah. Kasut ini dia bergeser dengan bumi, kekotoran daripadanya hilang, boleh sembahyang dengan kasut. Ada dalam pandangan tersebut Imam Syafi'i. Tapi kenapa Allah SWT suruh tanggalkan kasut? Ini soalannya. Disebut oleh Al-Imam As-Samarqandi dan tafsirnya dipanggil sebagai Bahrul Ulum, Ka'ab Al-Ahbar. Ka'ab Al-Ahbar ni bukannya seorang sahabi, tapi dia seorang tabi'i.
kerana dia hidup pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada setengah riwayat mengatakan dia masuk Islam pada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Ada setengah pandangan mengatakan dia masuk Islam pada zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an. Tiga pandangan. Ka'abul Ahbar ni seorang Yahudi yang masuk Islam. Seperti juga yang telah kita bincangkan sebelum ni, Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi, juga seorang Yahudi yang masuk Islam. Mereka ni merupakan orang yang alim min ulama' il-Yahud. Sebelum masuk Islam lagi, mereka merupakan orang terpelajar di kalangan orang-orang Yahudi. Cerita tentang Ka'ab Al-Ahbar ni, tuan-tuan, kita belajar ilmu tafsir kan, kita berkenalan dengan pembawa-pembawa riwayat ini. Siapa Ka'abul Ahbar ni? Ka'abul Ahbar nama sebenar dia itu Abu Ishaq Ka'ab bin Mati' Al-Himyari. Beliau ni dikenali dengan nama Ka'abul Ahbar ataupun Ka'abul Habar kerana ilmunya yang tinggi. Dia ni ada setengah pandangan mengatakan seperti dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Al-Isabah. Beliau ni asalnya daripada Yahudi Yaman. Yaman memiliki penduduk Yahudi zaman dahulu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dia hidup pada zaman sebelum Islam, iaitu zaman jahiliyah, tapi dia tak sempat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya masuk Islam pada zaman Abu Bakar. Setengahnya mengatakan pada zaman Umar. Setengahnya mengatakan dia masuk Islam pada zaman Nabi, tapi tak sempat jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia macam Abu Muslim Al-Khawlani, dia ni macam Uwais Al-Qarni. Dia juga seperti beberapa orang Syurai Al-Qadhi yang tidak berkesempatan untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana jauhnya jarak Yaman ke Madinah. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, Ibn Hajar mentarjihkan pandangan mengatakan bahawa Ka'abul Ahbar ni masuk Islam pada zaman Umar, selepas beberapa bulan Sayyidina Umar menjawat jawatan khalifah. Lalu dia pun pindah ke Madinah. Dia telah terlibat dalam peperangan-perangan pada zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu untuk menyertai tentera-tentera mujahidin muslimin. Kemudian bila zaman kerajaan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia telah pindah ke Syam sampai dia mati di Hims. Dia mati di Syam pada tahun 32 Hijrah. Tuan-tuan, saya sengaja bawa kisah Ka'abul Ahbar ni kerana ada di kalangan para pemikir Islam yang mentohmahkan keesahan riwayat daripadanya. Antaranya yang tak setuju dengan riwayat Ka'abul Ahbar adalah Ahmad Amin, seorang ulama dari Al-Azhar. Begitu juga Syekh Rashid Ridha pun tidak bersetuju dengan pandangan Ka'abul Ahbar. Membawa pandangan Ka'abul Ahbar ni kerana adalah beberapa hujah yang dikemukakan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Ka'abul Ahbar ni adalah riwayat yang mengatakan bahawa sebelum Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu meninggal dunia, beberapa wafat ditikam ketika mengimamkan salat subuh beberapa hari sebelum itu, Ka'abul Ahbar telah melaporkan kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, mengatakan kepadanya bahawa Tuan Khalifah Amirul Mukminin akan mati beberapa hari lagi. Terkejutlah Sayyidina Umar mendengar perkara tersebut, tuan-tuan. Semua mengatakan, bagaimana kau tahu? Jawapannya, kerana ia termaktub dalam kitab Allah SWT, iaitu Taurat. Sayyidina Umar kata, adakah nama aku disebut dalam kitab Taurat? Jawapan Ka'abul Ahbar, tidak. Tetapi description sifat-sifat mereka yang menggantikan Nabi Muhammad SAW, Khulafat Baginda SAW, semuanya ada disebut dalam kitab Taurat yang aku baca, kata Ka'abul Ahbar. Sayyidina Umar adalah mendengar beberapa pandangan daripada Ka'abul Ahbar. Contohnya pada pembukaan kota Baitul Maqdis, Sayyidina Umar bertanya kepada Ka'abul Ahbar, di manakah batu yang dahulunya As-Sakhrah, yang menjadi tempat hala tuju Nabi Musa salat pada zamannya, batu yang telah memancurkan fanfajarat minhu 12 aina dalam surah Al-Baqarah, yang telah memancurkan 12 mata air untuk Bani Israel yang 12 kabilah itu. Lalu Ka'abul Ahbar menunjukkannya. Tempat tersebut malangnya telah pun dipenuhi dengan najis kerana orang-orang Kristian yang berkuasa di Palestin, Baitul Maqdis, melumurkannya dengan najis. Kalau ada seorang perempuan yang haid pun akan mengambil kekotoran haidnya itu, dilumurkannya kepada batu yang menjadi kiblat Nabi Musa dan juga orang Yahudi sebelum itu. Tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Sayyidina Umar telah membersihkan dan mengejutkan semua orang Islam yang lain. Mereka pun sama-sama membersihkan dengan menggunakan serban masing-masing batu tersebut. Akhirnya Ka'abul Ahbar telah menyuruh Sayyidina Umar untuk menghadap tempat itu, menjadikannya di pertengahan dan menjadikan Baitullahil Haram, Ka'bah, di hadapannya. Maknanya menjadikan Sakhrah itu di tengah-tengah. Maknanya Sayyidina Umar akan sembahyang menghadap pada kedua-duanya sekaligus, macam Nabi telah menjadikan Ka'bah itu di tengah-tengah untuk menghadap ke Baitul Maqdis pada awal pensyariatan sembahyang.
Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, tapi Sayyidina Umar tidak ikut arahan Ka'abul Ahbar. Sayyidina Umar membelakangkan batu sakrah itu dan terus mencari arah kiblat, mengimamkan salat, memimpin jemaah orang Islam salat. Tuan-tuan, siapa Ka'abul Ahbar ni? Mengapa ada tuhmah terhadap beliau? Apakah benar dakwaan yang dikenakan kepada beliau? Kalau tuan-tuan nak tahu perkara ini lanjut, insya-Allah kita akan bincangkan dalam kuliah akan datang. Perlu kita faham mengapa Ibnu Hajar meletakkannya sebagai seorang daripada al-mawthuqin, as-siqah, al-adil, orang yang adil yang siqah. Sedangkan ada beberapa ulama Islam yang tak setuju. Kaitannya kerana Israiliyat, nanti kita akan tinjau dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penerbit bersama Hadi Syarudin, ikhwati fillah, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia dapat kita menyambung kembali kuliah tafsir menerusi ayat-ayat daripada surah Taha. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, pada kuliah yang lalu kita telah bincangkan tentang lembah Tua. Kemudian datang ayat yang ke-13, iaitu Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan aku telah milih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Rabb selain aku, maka sembah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingatiku. Sungguh hari kiamat akan datang. Aku merahsiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa. Pada kuliah yang lalu kita telah bincangkan berkenaan dengan perkataan Tua, mengapa Nabi Musa diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka kedua sepatu ataupun kasut ataupun terompah baginda alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat oleh Ali bin Abi Talib, Abu Dzar, Abu Ayyub dan ramai para ulama mengatakan bahawa kedua terompah itu dibuat daripada kulit keldai yang amat sederhana. Ada pula yang mengatakan Nabi Musa diperintahkan supaya menanggalkan terompah, tidak lain tidak bukan sebagai penghormatan terhadap tempat tersebut. Dan kita juga telah huraikan pandangan yang dikemukakan oleh Imam As-Samarqandi dalam tafsirnya, Tafsir As-Samarqandi, yang nama asalnya itu Bahrul Ulum, satu pandangan daripada Ka'abul Ahbar, yang mengatakan bahawa sebenarnya kedua-dua sepatu ataupun terompah yang dipakai oleh Nabi Musa AS ini diambil dari kulit himar yang mati. Maknanya bangkai himar, bangkai keldai. Maka Allah SWT menyuruh baginda agar membuka terompah tersebut kerana ia merupakan satu yang najis, kerana kau berada di satu tempat yang mulia. Demikianlah yang disebut oleh Ka'abul Ahbar. Kita telah berkenalan sedikit dengan Ka'abul Ahbar ni, siapakah dia tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Ka'abul Ahbar ni para ulama secara jelasnya menilai sebagai seorang yang siqah. Ini disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah
fi tamyiz sahabah. Ka'bul Ahbar nilai sebagai seorang yang thiqah. Pandangan-pandangan setengah golongan yang mengatakan bahawa beliau ni mashkuk fi adalatihi, ini tidak boleh dipertimbangkan kerana terbukti para ulama muhadithin sendiri mengambil pandangan dan menganggap bahawa Ka'ab ni seorang yang thiqah. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, jadi kita dapat lihat juga bagaimana Ka'ab ni banyak mengemukakan pandangan daripada Israiliyat. Walaupun demikian, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, cerita-cerita Israiliyat ni para ulama tafsir secara dasarnya bahagian kepada tiga berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ia selari dengan maksud Quran dan hadis, tidak ada salah untuk diriwayatkan. Kalau ia bercanggah dengan Quran dan hadis, maka ditolak. Kalau tidak ada penjelasannya di Quran dan hadis, maka pandangan para ulama adalah tawakuf. Tawakuf maknanya tidak diceritakan tentangnya dan tidak pula dikatakan sebagai salah. Jadi muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, para ulama mufassirin ni manhaj mereka berbeza dan membawakan ilmu tafsir yang mereka bawakan. Secara ringkasnya, Ka'bul Ahbar ni dipanggil sebagai Ka'bul Ahbar atau Ka'bul Ahbar untuk menunjukkan luasnya thaqafah beliau, luasnya kefahamannya terhadap baik thaqafah Yahudiyah ataupun thaqafah Islamiyah. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, sampai Abu Darda pun seperti ini disebut oleh Ibn Sa'ad dalam tabaqatnya, Abu Darda bila ceritakan tentang Ka'ab, maka dia telah berkata, inna inda Ibn al-Himyari la'ilman kathiran. Sungguhnya apa yang ada pada Ka'bul Ahbar ni ilmunya sangat banyak. Pujian Abu Darda sahabat Nabi terhadap Ka'bul Ahbar. Begitu tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, bila Muawiyah bin Saleh menggambarkan pandangan daripada Abdurrahman bin Jubair bahawa Muawiyah telah berkata, ala inna Abu Darda ahadul hukama, ala inna Amr bin al-As ahadul hukama, ala inna Ka'bul Ahbar ahadul ulama. Para sahabat sini pun mengatakan bahawa Abu Darda ni merupakan seorang yang bijak, Amr bin al-As juga seorang yang bijak, dan Ka'bul Ahbar merupakan salah seorang daripada orang yang alim. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, jadi inilah dia penilaian para ulama terhadap Ka'bul Ahbar. Secara ringkasnya, Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Al-Isabah fi Sahabah meletakkan Ka'bul Ahbar seorang yang thiqah, seorang yang adil, seorang yang diterima baik pandangan-pandangan dikemukakan olehnya, manakala kisah-kisah yang dikemukakan terhadap beliau kebanyakannya merupakan kisah-kisah yang diada-adakan, yang palsu, yang tidak benar. Banyak meriwayatkan menunjukkan kesungguhan beliau untuk menuntut ilmu, dan banyak menuntut banyak ilmu yang sampai kepadanya, maka banyak lagi disampaikan. Bila banyak disampaikan, kadang-kadang tidak sempat ditapis dengan betul. Ini satu masalah yang boleh dikatakan seperti disebut oleh Dr. Muhammad Hussein Az-Zahabi dalam kitabnya Tafsirul Mufassirin, yang merupakan kajian tesis PhD beliau. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, justru menyebut tentang Ka'bul Ahbar ni bukanlah satu keaiban seperti yang dikatakan oleh setengah golongan, sedangkan ada ribuan para ulama muhaddithin dan juga mufassirin dan ulama yang mengambil daripada Ka'bul Ahbar, tidak ada masalah padanya. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, jadi dalam ayat yang telah kita bincangkan pada kuliah yang terdahulu berkenaan dengan Allah SWT menyuruh Nabi Musa untuk menanggalkan kasut baginda, dan perkataan tua pun telah kita huraikan pada kuliah yang terdahulu, pandangan para ulama, contohnya Imam Al-Mawardi. Kemudian wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha, aku telah milihmu. Ini adalah serupa dengan ayat daripada surah Al-A'raf yang kita bincangkan dahulu, ayat 144. Ini istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami, sungguhnya aku milihmu berbanding dengan manusia yang lain untuk membawa risalahku, membawa firmanku. Jadi maksudnya wa ana ikhtartuka sama dengan ini istafaituka, aku melebihkanmu berbanding dengan manusia yang lain yang ada pada zaman itu. Ada setengah para ulama tafsir seperti disebut oleh Ibn Katsir dalam tafsirnya, yang mengatakan bahawa Allah telah berfirman, wahai Musa, apakah kamu mengetahui mengapa aku mengkhususkan engkau berbicara langsung secara terus-menerus tanpa ada perantaraan berbanding dengan orang lain? Jawapan Musa, tidak wahai Tuhanku. Jadi Allah telah menjelaskan tidak ada seorang pun yang lebih tawaduk berbanding dengan tawaduknya dirimu itu wahai Musa. Ini setengah pandangan yang dikemukakan oleh para ulama tafsir, bukannya berdasar kepada hadis, tapi disebut oleh para ulama tafsir sebagai satu pandangan yang disorot.
Maknanya lebihnya Nabi Musa ni sangat tawaduk, lalu Allah SWT memilihnya untuk berkomunikasi secara direct. Seterusnya tuan-tuan dan rahmati dan dikasihi sekalian, Allah jelaskan, fastami' lima yuha, dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu. Wahyu dari sudut bahasa Arab, tuan-tuan dan rahmati dan dikasihi sekalian, wahyu ni berarti isyarat yang sangat cepat pergerakannya. Jadi makna lahir seolah-olah seperti, kalau kita nak bayangkan, makna mudah untuk faham, ilham, pengetahuan yang diperolehi seseorang dengan keyakinan penuh. Tapi yang dimaksudkan di sini tentulah wahyu Allah SWT, bukannya ilham. Lebih tinggi pada ilham. Ilham adalah apa yang Allah SWT berikan kepada orang beriman. Tapi kalau wahyu dia satu kepastian, tidak ada keraguan padanya. Ilham belum tentu lagi tuan-tuan, diikuti atau tidak. Tidaklah terbatasnya atau ada ketetapan syariat padanya, pada ilham yang kita terima. Demikian juga mimpi. Tak bolehlah tuan-tuan sejak-sejak kita menyampaikan kuliah, malam tadi saya mimpi jumpa Rasulullah cakap gini. Seolah ada wahyu baru pula yang sampai. Seolah Nabi Muhammad SAW tak menyempurnakan lagi wahyu yang Allah perintahkan kepadanya. Mana nak letak ayat Suratul Ma'idah itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Ini huraikan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam hadis Ar-Ru'ya juz'un min 46 juz'an min nubuwah. Mimpi orang yang saleh itu adalah 1/46 daripada wahyu yang Allah beri kepada para Nabi. Bukanlah maknanya orang saleh dapat wahyu, tidak tuan-tuan. Tapi ilham yang Allah campakkan ke dalam hati orang yang saleh, yang menjaga makanannya, yang masuk dalam perut itu, yang menjaga tutur katanya daripada yang dusta, dan yang mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka ini antara kelebihan-kelebihan seperti disebut oleh Imam Al-Ghazali, agar kamu direzekikan Allah beri kepadamu mimpi-mimpi yang baik. Jangan sikit-sikit saya mimpi yang tadi Rasulullah beritahu, masuk dalam YouTube lagi tuan-tuan. Mana warak? Mana nak letak tawaduknya? Dan ingat, antara hadis yang penting yang Nabi sebut, yang Al-Imam Muslim letakkan, antara hadis yang awal dalam Sahih Muslim, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustakan aku, mengatakan satu benda yang dusta terhadapku, aku tak pernah kata, termasuk mimpi, ada hadis yang menyatakan seperti itu, sungguhnya dia telah menyiapkan tiket ke neraka Allah. Ya dan billah. Mohon pada Allah perlindungan tuan-tuan. Jadi balik kepada kisah asas ini, wahyu. Wahyu adalah satu anugerah Allah kepada manusia yang taraf Nabi. Orang beriman dapat ilham, dapat mimpi yang baik-baik, cetusan, idea kerana kesalihannya berlaku. Bahkan kepada orang yang tidak Islam pun, orang kafir pun kadang-kadang Allah campakkan ke dalam hatinya satu perasaan atau mimpi, dan memang ada kebetulannya perkara tersebut berlaku akhirnya. Ini seperti berlaku kepada Aziz Misr, pemimpin negara Mesir yang kafir pada waktu Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf telah mentakwil mimpi 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus, dan 7 tangkai kering, 7 tangkai yang subur. Nanti kita huraikan dalam surah Yusuf insya-Allah. Maka Allah beri kepada orang kafir juga, sebagaimana Allah beri kepada orang beriman. Tapi orang beriman lebih dikasihi olehnya, itu tentu. Jadi wahyu ni maknanya satu isyarat yang cepat, tapi dia istilahnya ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada seorang manusia bertaraf Nabi dan juga Rasul. Tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, jadi Nabi dan Rasul ni mendapat satu petunjuk untuk melakukan satu perkara yang merupakan makluman daripada Allah SWT melalui Jibril AS. Dulu kita telah belajar sifat para malaikat, tugasan-tugasan dan tanggungjawab mereka. Jadi yuha yang digunakan dalam konteks saya ini adalah merujuk kepada wahyu diberikan kepada seorang Nabi. Penggunaan kata Allah adalah wa nakhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dengan Tuhan yang Esa. Innani ana Allah la ilaha illa ana. Kerana Allah mencakupi segala sifat-sifat ini sandang. Jadi nama Allah SWT ni mengandungi 99 sifat-sifat yang sebagai sifat Asmaul Husna itu. Kalau disebut sini innani anar rahim, rahim maknanya penyayang. Sedangkan dalam konteks kedudukan mauqif al-ayah, perlu maqam ini, tempat ini perlu kepada satu sifat, satu nama yang merangkumi segala bentuk kebaikan, segala bentuk motivasi, segala bentuk input untuk Nabi Musa yang baru berkenalan dengan Allah SWT di sini. Tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, jadi ini tujuannya penggunaan perkataan innani anallah.
Tidak digunakan sifat-sifat atau nama-nama yang lain. Jika seseorang telah mengenal Allah dengan pengenalan yang sesungguhnya, maka automatik akal dan fikirannya, jiwa dan hatinya terpanggil untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kerana itu dalam lanjutan ayat ini mengajak Nabi Musa untuk beribadah, menyembahkan diri, menyebut bentuk ibadah, dan ketundukan yang paling jelas adalah melaksanakan salat. Itu sebab Allah gunakan perkataan di sini, wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah oleh kamu akan salat li dzikri. Para ulama berbeza pandangan terhadap lam yang mendahului kata zikri itu. Adakah zikri ini dimaksudkan zikir dengan ucapan ataupun zikir dengan qalb, zikir dengan hati? Jadi huruf lam ada yang memahaminya dengan maksud lamu ta'lil, membawa makna agar ataupun supaya. Sehingga ayat ini menentangkan melaksanakan salat yang dengannya kamu akan sentiasa merasakan Allah bersama denganmu, wahai Musa. Memanglah salat yang benar akan menghantar seorang untuk mengingati Allah SWT, merasakan kebesarannya, musta'zim dalam diri, merasa kelemahan diri sebagai seorang hamba. Tuan-tuan, cubalah miliki satu kitab yang sangat baik. Nama kitab ni Formula Salat Sempurna. Buku Formula Salat Sempurna ni karangan Ustaz Syekh Dr. Zaharuddin Abdul Rahman Hafizahullah. Buku yang penuh dengan color, ilustrasi, gambar, foto ni menyenaraikan kepada kita pelaksanaan ibadah yang sempurna. Formula Salat Sempurna ni mengajar kita bagaimana nak mengaudit salat yang kita kerjakan, audit salat yang kita kerjakan sempurna ke tidak, lebih ke passing marknya. Maka tuan-tuan, buku Formula Salat Sempurna ni amat wajar dimiliki dalam setiap rumah tangga Muslim. Mudah-mudahan Allah beri kefahaman kepada kita. InsyaAllah yang kuliah akan datang kita akan lanjutkan lagi kepentingan, penekanan mengingati Allah ni satu agenda utama kehidupan seorang Muslim. InsyaAllah perkara ini akan diuraikan dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi Ustaz Mahdi Syarudin, ikhwati fillah, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita menyambung kuliah tafsir kita menerusi ayat ke-14, 15, 16 dari surah Taha, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. ولا يسدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. صدق Allahul Azim. Sungguh aku ini adalah Allah, tiada Rabb selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan salat untuk mengingatiku. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Allah merahsiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan kau binasa. Pada kuliah yang terdahulu kita telah bincangkan bagaimana dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di sini, fastami' lima yuha, kemudian wa aqimis salata li dzikri, dirikan salat untuk mengingatiku. Maknanya ada setengah ulama yang mengatakan seperti yang tuan-tuan boleh lihat dalam Sahih Tafsir Ibn Katsir. Miliki dah tuan-tuan Sahih Tafsir Ibn Katsir ni hanya beberapa ratus ringgit sahaja boleh kita memahami kalamullah. Kalau kita spend untuk beli telefon, masya-Allah. Kita beli tayar kereta pun masya-Allah. Kita spend pada TV di rumah, masya-Allah, pada stereo kita, masya-Allah. Tapi untuk orang ni kalamullah ni berkira kita. Macam mana Allah Taala tak berkira kita kan tuan-tuan? Cubalah miliki Sahih Tafsir Ibn Katsir ni,
Mudah-mudahan kita dapat memahami kalam Allah, dapat bersama-sama kita mendalami yang dimaksudkan Allah SWT di situ. Ada yang mengatakan makna salatlah untuk mengingati aku ni, mengatakan maknanya laksanakan salat itu dalam keadaan sedar, laksanakan keadaan itu dalam keadaan khusyuk. Saya telah cadangkan pada kuliah terdahulu agar tuan-tuan memiliki kitab yang namanya Formula Salat Sempurna, karangan Dr. Zaharuddin Abdul Rahman Hafizahullah. Satu buku yang sangat baik tuan-tuan untuk mengajar kita salat dengan sempurna, ilustrasinya, color, dapat kita lihat pandangan para ulama. Maklumlah zaman teknologi maklumat ledakan pada hari ini tak dapat dikongkong-kongkong. Kenapa dia salat seperti ini, kenapa jarinya bergerak, ini tidak, kenapa duduknya seperti ini, yang ini lain pula. Maka tuan-tuan yang berhati dan dikasihi Allah sekalian, penjelasannya sangat jami', mani', walaupun saiznya tidaklah besar mana. Dan kalau tuan-tuan nak mendalami lebih detail, lihatlah dalam buku bertajuk Ensiklopedia Salat. Buku Ensiklopedia Salat ni telah pun ditulis oleh panel penulis dan disokong, dikaji, diendorsekan oleh Syekh Datuk Haji Mat Hashim bin Yahya Hafizahullah. Jadi Ensiklopedia Salat ni adalah satu buku yang amat wajar dimiliki di samping Formula Salat Sempurna, untuk mengajar kita, menunjukkan kepada kita kesempurnaan salat dalam rujukan rumah tangga Muslim, Baitul Muslim. Ada pula yang mengatakan bahawa salatlah kamu dalam keadaan khusyuk, ingat kepadaku. Maknanya di sini tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian, memenuhi segala kriteria salat yang sempurna. Itu sebab ada sebuah hadis riwayat Anas dalam Musnad Imam Ahmad daripada Rasulullah SAW telah pun bersabda, "Idza raqada ahadukum anis salah أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري." Jika salah seorang kamu tertidur sampai tertinggal mengerjakan salat atau lupa daripadanya, maka hendaklah dia melaksanakan salat itu bila diingat. Ini dimaksud kamu aqimis salata li dzikri. Ingat, kerjakan salat itu bila kamu sedar, kamu ingat. Sungguhnya Allah telah berfirman dalam firman-Nya menerusi surat Taha yang sedang kita bincangkan, aqimis salata li dzikri. Ini sebahagian daripada hadis. Diingat salat untuk mengingatiku. Itu juga ada sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim juga daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi pernah bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha fa kaffaratuha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik." Sesiapa yang tertidur sampai salatnya tertinggal atau dia terlupa untuk melaksanakan salat, maka kafara, dendanya adalah melaksanakan salat itu bila diingat. Tiada kafara lain selain daripada itu. Kalau tuan-tuan memiliki satu buku kecil yang namanya Remeh Temeh tentang salat pun sangat bagus. Buku Remeh Temeh tentang salat, tulisan Ustaz Muhammad Nizam bin Abdul Qadir Hafizahullah. Dia menyenaraikan soalan-soalan popular yang biasa orang tanya dalam kehidupan ni, macam-macam. Saya dahulu lalai, lepas tu nak taubat, apakah saya kena ulang balik semula salat ni kerjakan. Hari tu saya salat dengan imam pun kain koyak pula. Saya pun tak kerti nak tegur macam mana. Satu hari kami sembahyang subuh, imam tertinggal kunut. Bila turun ke bawah, tiba-tiba dia reverse balik kepada rukuk untuk kunut. Apa kedudukan sembahyang. Ini perkara-perkara yang kita kena faham tuan-tuan. 3 buah buku tentang salat ni sangat baik untuk kita miliki. Formula Salat Sempurna, Ensiklopedia Salat, dan Remeh Temeh tentang salat. Milikilah buku-buku ni dalam koleksi buku-buku kutub khana di rumah kita. Kemudian Allah nyatakan, "Inna sa'ata atiyah." Sungguhnya hari kiamat itu akan datang, pasti berlaku. Akadu ukhfiha, aku merahsiakan. Satu riwayat daripada Dhahhak daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa dia membacanya dengan bacaan akadu ukhfiha min nafsi. Ini juga bacaan Ubay bin Ka'ab, bahawa kalimah yang menunjukkan akadu ukhfiha ni nyaris aku merahsiakan waktunya daripada diriku sendiri. Jadi tuan-tuan, perkataan akadu ni merujuk kepada nyaris, supaya hari kiamat itu memang merupakan satu benda yang sangat confidential, sangat rahsia. Kiamat ni tak tersembunyi daripada Allah tuan-tuan, tapi ini satu uslub bahasa Arab. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan akadu ukhfiha maknanya seolah-olah merujuk kepada satu benda yang sangat rahsia dan tidak boleh diberitahu kepada sesiapa pun. Ali bin Abi Talha menuturkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, aku merahsiakan waktunya, aku tidak memberitahu kepada sesiapa pun, hanya aku sahaja yang tahu. Dulu dalam surah Al-A'raf pernah kita bincangkan, thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah.
kiamat ini sangat berat bagi makhluk yang berada di langit dan bumi. Tidak ada yang akan datang kepadamu, dia tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Jadi pengetahuan tentang kiamat ni satu benda yang sangat berat, yang senang disembunyikan oleh Allah SWT. Tujuannya apa tuan-tuan? Litujza kullu nafsin bima tas'a, agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Maksudnya, pasti aku laksanakan supaya aku dapat balas setiap individu sesuai dengan amal yang dikerjakan. Dulu kan kita dah bincang dengan surah Az-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang buat kebajikan walaupun sebesar zarah, maka akan dibalas. Siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah sekalipun, ia akan dibalas. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, inilah dia yang dikehendaki Allah, litujza kullu nafsin bima tas'a, agar setiap orang dapat dibalas sesuai dengan apa yang dilakukan olehnya. Kalaulah tarikh kiamat ni telah diberitahu tuan-tuan kepada manusia, maka hidup ni akan jadi satu benda yang membosankan. Kenapa tuan-tuan? Terjadi kita dengar perompakan berlaku, maksiat berlaku, pembunuhan berlaku. Kenapa? Kerana pembunuh, perompak, pencuri ni semua melakukan habis-habisan. Dia tahu kiamat berlaku lagi 5 bulan contohnya. Dia buat jahat 4 bulan setengah, tinggal 2 minggu masing-masing penuh maksiat lah tuan-tuan. Jadi itu tujuannya Allah SWT nak kita faham bahawa aku menyembunyikan keadaan ni. Kalau kita belajar bahasa Arab, tuan-tuan boleh mikir kamus yang namanya kamus Al-Farid, kamus Al-Aziz. Kamus kedua, kamus yang baik tuan-tuan untuk kita membahas Al-Quran Al-Karim, menggambarkan dekat, hampir terjadinya satu benda yang diberitakan. Dengan demikian, apa yang diberitakan tu belum ataupun lama lagi terjadi, maka semua orang akan takut. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, janganlah kita pandang kada ya kadu ni makna dekat sangat. Macam kita biasa menggunakan bahasa, hampir-hampir dia jatuh, sebaik saya selamatkan. Hampir-hampir budak tu tenggelam, masih baik ada orang yang cuba selamatkan. Jadi itu maksud yang dikehendaki oleh Allah SWT. Kalau tuan-tuan nak faham kiamat ni, ambillah, bacalah buku yang bertajuk Kiamat Sudah Dekat. Buku Kiamat Sudah Dekat ni mengumpulkan hadis-hadisnya, ayat-ayatnya, kupasan para ulama muhadithin, mufassirin, fuqaha, dan ini merupakan satu tesis peringkat masters kalau tidak silap saya. Buku yang bertajuk Kiamat Sudah Dekat sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia, insya-Allah kita faham, oleh Pustaka Ibn Kathir. Dan penyenaraiannya, penjelasannya, kupasannya, masya-Allah sangat menarik sekali, kerana kajian ini dibuat peringkat postgrad. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, jadi maksudnya aku hampir saja menyembunyikan, mengandungi bahawa dia ni tidak dapat diketahui oleh sesiapa pun. Ada setengah ulama pula yang mengatakan bahawa kada ini sebagai sisipan yang membawa makna penguatan, taukid. Dia tidak diterjemahkan sebagai hampir. Jadi maksud akadu ukhfiha ni maknanya pengukuhan, aku tidak menunjukkan kepada siapa, aku tidak menjelaskan kepada siapa, aku menyembunyikannya sehingga dia datang. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, ada yang pendapat bahawa hamzah yang terdapat pada perkataan ukhfiha berfungsi sebagai penafian, penghilangan. Sehingga kata ukhfiha ni bukan bererti merahsiakan atau menyembunyikan, tapi makna menghilangkan kerahsiaan kerana tak ada siapa pun dapat mengetahui. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihi Allah sekalian, pendapat ketiga mengatakan bahawa maksud sini aku hampir saja merahsiakan dan tidak membicarakan lagi persoalan kiamat, kerana membicarakan ataupun tidak tak beri apa-apa manfaat kepada orang-orang kafir. Kerana lagi dia beritahu, lagi dia mengejek. Macam sa'ah, bila kiamat tu berlaku, lagi dia nak mempelicihkan, mempermainkan Muhammad SAW. Jadi manfaatnya kurang. Beritahu ke tak beritahu kan, tetap akan dapat cemohan daripada golongan kufar ini. Ini merupakan pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Ashur dan tafsirnya Tahrir Tanwir. Jadi apa pun makna yang terpilih di sini tuan-tuan, yang jelas pasti bahawa pengetahuan manusia tentang hari tersebut sangatlah terbatas. Itu pun hanya berdasarkan kepada informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tarikh kiamat ni merupakan satu perkara gaibiat, perlulah disedari, seperti yang ditulis oleh Syed Qutb, bahawa gaib adalah satu benda yang sangat diperlukan oleh manusia, yang memang timbul dalam rasa diri manusia. Perasaan tersebut memang ada. Kalaulah semua benda ini terbuka, diketahui, maka terhentilah aktiviti manusia ni, dan semua hidup akan jadi membosankan tuan-tuan. Manusia tidak lagi takut untuk melakukan kejahatan,
manusia tidak akan lagi takut untuk melakukan maksiat kerana dia tahu hari kiamat belum lagi sampai. Sama juga dengan kematian. Kalau kematian itu dia juga beritahu, maka semua manusia buat maksiat sampai habisan. Jadi tahu nanti tinggal setengah hari lagi, dia bertaubat lah, dia pergi ke masjid lah, dia kata nak mati dalam masjid. Maka tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kerana itu dia sentiasa menjadi satu rahsia. Dan kerahsiaan ini saja menjadi benteng kepada manusia daripada melakukan perkara yang derhaka kepada Allah SWT. Kejahilannya ataupun tidak tahunya terhadap hari kiamat itu menyebabkan dia makin waspada, dia mempersiapkan diri dengan amal saleh. Ini selari dengan maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man da'ana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut, wasyaqiyyu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani. Orang yang berakal, yang saleh, dia mengendalikan nafsunya, dia menghitung dirinya, dia melakukan segala amalan, dilihat bagaimana akaunnya ke akhirat nanti. Tapi orang yang lemah, orang yang derhaka kepada Allah SWT ni, dhaif ni, orang yang lemah, yang canguk ini, kehidupannya mengikut hawa nafsu, dan kemudian dia mengharap kepada Allah SWT pengampunan. Hadis ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian merupakan hadis Tirmizi, menerusi sahabat namanya Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu warḍah. Kemudian datang ayat yang berikut, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Maka sekali-kali janganlah engkau palingkan darinya oleh orang yang tidak percaya kepada kiamat dan mengikuti hawa nafsunya, sehingga kehidupan engkau pun menjadi binasa. Ayat ini memberi pada kita maklumat, sebenarnya siapa pun yang berakal tidak akan menolak kewajipan hari kiamat ni akan berlaku. Kerana akal manusia yang sihat tetap akan mengatakan bahawa kiamat ni pasti berlaku. Kalau tak, takkanlah manusia buat jahat yang lepas di dunia pada hari ini, lepas begitu saja. Di mana keadilan, di mana fitrah? Fitrah akan mengatakan kamu lepas di sini tapi tak selamat di sana, tuan-tuan. Setiap manusia akan merasakan seperti itu. Bahkan orang yang lepas di dunia ini pun akan dihantui oleh rasa bimbang dalam diri itu bahawa dia akan dibalas oleh Allah. Ini namanya fitrah. Siapa saja. Itu sebab antara bahasa psikologi yang sangat ditakuti, your heart knows better, kan tuan-tuan? Hati kamu lebih tahu. Kata begitu kepada orang yang buat masalah, dia lepas, dia akan rasa memanglah aku akan kena juga satu masa nanti. Tak di sini, di sana, tuan-tuan. Innama nu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Kami tangguhkan perkara tersebut kepada hari yang terbeliak biji mata menghadapi kesusahan pada hari tersebut nanti. InsyaAllah perkara ini akan kita huraikan dan kuliah akan datang. Moga Allah beri kepada kita manfaat, kefahaman terhadap apa yang dibincangkan ini. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.